Satu keajaiban, 72 jam, pendaratan cemas Raja Spanyol di Malaysia. Kepada semua penonton, jika Anda dapat menekan butang suka dan langgan, ini akan menjadi dorongan besar untuk kami berkongsi lebih banyak kisah Malaysia. Carl Martinez sedang bercerita. Tuan-tuan dan puan-puan, kini seluruh Eropa gempar dan terkejut. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Negara apakah ini sebenarnya? Ayat daripada ketua pengawal di Raja Spanyol itu telah menyebabkan kejutan di seluruh Eropa. Puncak kejadiannya mudah sahaja. Sebuah jet khas Raja Spanyol yang dalam penerbangan ke Tokyo mengalami kerusakan enjin dan terpaksa melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, Klia. Alah, tak ada masalah Kut, lagipun ia lapangan terbang di Asia. Sekurang-kurangnya kemudahan asas pasti ada. Begitulah reaksi awal rombongan di Raja. Namun 72 jam kemudian, Raja Felipe VI mengeluarkan kenyataan yang sama sekali tidak dijangka. Kami terlalu sedikit mengetahui tentang Malaysia. Negara ini mempunyai terlalu banyak perkara yang patut kami pelajari. Apa sebenarnya yang berlaku dalam 3 hari itu? Sekarang, marilah kita dengar kisah luar biasa yang disaksikan sendiri oleh Ketua Pengawal di Raja, Karl Martinez, yang mempunyai 25 tahun pengalaman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Karl Martinez, Ketua Pengawal di Raja Spanyol. Sepanjang 25 tahun perkhidmatan saya kepada Raja Felipe VI, saya telah melawat Eropa, Timur Tengah, malah Amerika berkali-kali. Saya yakin bahwa saya telah mengalami pelbagai lapangan terbang dan kemudahan di seluruh dunia, tetapi pemandangan yang saya saksikan di KLIA telah membalikkan sepenuhnya semua pengalaman saya. Kejadian itu bermula di dalam jet diraja, yang berlepas dari Madrid menuju Tokyo. Ia adalah lawatan rasmi yang turut dihadiri oleh Tuanku Raja, Tuanku Permaisuri, dan 6 penasihat diraja. Sebuah majelis makan malam negara telah dijadwalkan dengan Maharaja Jepun dan semua perancangan telah diatur dengan teliti. Tepat ketika kami melintasi Selat Melaka, pesawat mula bergegar dengan kuat. Kapten menghantar laporan kecemasan. Kami perlu mendarat segera di lapangan terbang terdekat, KLIA, yang terletak 40 menit dari laluan penerbangan adalah satu-satunya pilihan. Apabila saya melaporkan situasi itu kepada Tuanku Raja, wajah Baginda berubah muram. Seorang penasihat diraja malah menunjukkan riak, tidak senang tanpa berselindung. Sejujurnya, kami hampir tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Kami hanya tahu ia adalah negara pengeluar minyak sawit dan terkenal dengan menara berkembar Petronas. Tetapi kami tidak tahu bagaimana rupa tempat itu sebenarnya. Perkara yang mengejutkan mula berlaku sebelum kami mendarat lagi. Reaksi Menara Kawalan Trafik Udara KLIA sangat pantas. Prosedur pendaratan cemas segera diaktifkan. Landasan penerbangan segera dikosongkan. Jentera bomba dan ambulan sudah siap sedia di kedua-dua belah landasan. Pendaratan berjalan begitu lancar sehingga sukar dipercayai. Sama sekali tidak terbayang bahwa ini adalah pendaratan cemas akibat masalah teknikal. Kapten kemudian mengakui bahwa panduan dari menara kawalan adalah sempurna. Saat pintu pesawat terbuka dan saya melangkah ke garisan udara, saya hampir tidak percaya mata saya. Kaki tangan lapangan terbang berbaris dengan teratur. Sungguh menakjubkan bagaimana mereka dapat menyiapkan semua ini hanya dalam 40 menit selepas menerima pemberitahuan pendaratan cemas. Kaki tangan yang berdiri di hadapan barisan memperkenalkan diri sebagai ketua pasukan respons khas KLIA. Bahasa Inggrisnya fasih, dan perbincangannya menunjukkan profesionalisme. Dia membimbing kami dan mengatakan bahwa lorong khas telah disediakan untuk Tuanku Raja dan rombongan di Raja. Dalam perjalanan ke bilik VIP, saya terpegun dengan sais lapangan terbang. Sililingnya tinggi, ruangannya luas. Reka bentuknya modern dan terang. Ia tidak kalah berbanding lapangan terbang Barajas Madrid atau Charles de Gaulle Paris. Malah, ia lebih tersusun dan lebih bersih. Pemeriksaan imigresen juga sangat pantas. Pemeriksaan dilakukan di ruang yang disediakan khas. Sikap pegawai imigresen adalah hormat dan efisien. Pemeriksaan paspor mengambil masa kurang dari 2 menit. Kelajuan seperti ini sukar dicapai walaupun di lapangan terbang utama Eropa, walaupun dengan protokol diraja. Bagasi juga sudah diuruskan. Setiap beg pakaian mempunyai label yang menunjukkan nama pemiliknya dengan tepat. Jelas sekali ada seseorang yang mengurusnya dengan teliti. Setelah keluar dari lapangan terbang, kami melihat kendaraan yang sedia menunggu.
5 buah kereta sedan mewah berbaris. Setiap kereta dijaga dengan bersih berkilat. Pemandu memakai suit. Di dalam kereta disediakan air mineral dan makanan ringan, serta akhbar antara bangsa terbitan hari itu. Sungguh menakjubkan bahwa persiapan sedemikian dapat diselesaikan dalam masa 40 menit di tengah-tengah pendaratan cemas tanpa sebarang pemberitahuan awal. Apabila kendaraan meninggalkan lapangan terbang dan memasuki lebuh raya, pemandangan di luar tingkap sama sekali di luar jangkaan kami. Bangunan tinggi yang berterusan, jalan raya yang dijaga dengan baik, dan kendaraan yang memandu dengan teratur memasuki pandangan kami. Bangunan yang melebihi 30 tingkat di kedua-dua belah lebuh raya terus memanjang. Bukan satu atau dua, tetapi berpuluh-puluh tanpa henti. Bangunan pencakar langit yang hanya dapat dilihat di pusat Bandar Madrid di Spanyol, di sini hanyalah kawasan perumahan biasa. Seorang penasihat diraja berbisik, ini sangat berbeza. Daripada yang dibayangkan, saya juga merasakan perkara yang sama. Kami tidak pernah menyangka bahwa pulau yang kami abaikan ini kelihatan seperti ini. Apabila melintasi jejambat di atas kawasan perindustrian atau jambatan besar, semua orang terdiam. Pemandangan Kuala Lumpur pada waktu senja sungguh menakjubkan. Lampu di kedua-dua belah kota terbentang tanpa batas, dan lampu-lampu di jambatan mula menyala. Terdapat 5 atau 6 jambatan yang dapat dilihat oleh mata kami sahaja. Tuanku Raja mula bercakap buat kali pertama. Baginda berkata, bandar ini lebih maju daripada yang disangka. Saya juga terpaksa bersetuju. Ini bukan sekadar tahap kemajuan, tetapi tahap yang sama sekali berbeza. Apabila kami memasuki kawasan KLCC, Kuala Lumpur City Center, kejutan semakin besar. Kelompok bangunan pencakar langit yang berpusat di sekitar menara berkembar Petronas KLCA mengingatkan kami kepada Manhattan, New York. Walaupun sudah lewat jam 9 malam, lampu masih menyala terang dan orang ramai bersesak-sesak. Apabila kami tiba di hotel, kami terkejut sekali lagi. Taraf lobi tidak kalah berbanding hotel terkemuka di Eropa. Penerangan yang kami dengar semasa dibimbing ke bilik juga mengagumkan. Malaysia adalah ekonomi ke-35 terbesar di dunia dan mempunyai teknologi canggih dalam banyak bidang. Pemandangan malam KL dari bilik di tingkat 60 sangat menakjubkan. Di luar tingkap adalah lautan lampu yang memanjang tanpa henti. Ini adalah skala yang luar biasa dan sama sekali berbeza daripada pemandangan malam Paris atau London. Tuanku Raja berdiri di tepi tingkap dan merenung lama. Kemudian Baginda berbisik, kami terlalu sedikit mengetahui tentang Malaysia. Tempat ini sungguh hebat. Malam itu saya sukar tidur. Segala yang saya saksikan dalam beberapa jam saja tidak dapat hilang dari pikiran saya. Tindak balas sempurna lapangan terbang, infrastruktur bandar yang menakjubkan, dan yang paling penting, sistem di mana segala-galanya berfungsi secara sistematik. Dalam 25 tahun, saya telah mengembara ke seluruh dunia dan melalui banyak tempat, tetapi ini adalah kali pertama saya merasakannya. Dan ini hanyalah permulaan. Hari kedua, pagi keesokan harinya, ketika bersarapan di restoran hotel, kami dapat melihat orang ramai pergi bekerja di luar tingkap. Ketika itu jam 7 pagi dan jalan sudah dipenuhi dengan aktiviti. Pekerja pejabat yang berpakaian suit berjalan pantas menuju ke stesen LRT, MRT, manakala pelajar pula pergi ke sekolah dengan beg sekolah yang berat. Seorang penasihat diraja melihat pemandangan itu dan berkata, betapa gigihnya mereka. Pengurus hotel menjelaskan bahwa kebanyakan rakyat Malaysia mula bergerak pada awal pagi, dan masa persekolahan pelajar adalah lebih awal. Pagi itu, Tuanku Raja menyatakan hasrat untuk bersiar-siar di sekitar Kuala Lumpur. Jadwal asal adalah lawatan ke Tokyo, tetapi dimaklumkan bahwa pembaikan pesawat memerlukan 2 hari. Jadi kami terpaksa tinggal di KL. Kami melawat sebuah pusat beli belah besar di kawasan KLCC. Apabila kami masuk, pemandangan di hadapan kami sungguh luar biasa. Sebuah kedai buku gergasi terletak di dalamnya. Reka bentuknya terang dan luas, sama sekali tidak seperti kedai buku tradisional. Ruang yang tinggi kelihatan seperti berpuluh-puluh meter, dan pencahayaan serta cahaya semula jadi sebati dengan sempurna. Perkara yang paling mengejutkan adalah sais dan suasana kedai buku itu. Rak buku setinggi 3 tingkat memuatkan puluhan ribu buku. Walaupun ia adalah ruang komersial, ia megah seperti perpustakaan istana di Eropa. Ratusan orang membaca atau memilih alat tulis dengan senyap. Tuanku Raja merenung pemandangan itu lama. Ekspresi fokus para pembaca
Dan suasana yang tenang tetapi penuh semangat nampaknya meninggalkan kesan mendalam pada Baginda. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah dilihat di mana-mana perpustakaan di Madrid. Saya berjalan di antara rak buku, melihat tajuk-tajuknya. Terdapat banyak buku profesional yang berkaitan dengan perniagaan, teknologi, dan reka bentuk. Lebih banyak buku praktikal berbanding novel atau buku keibubapaan. Seorang pekerja pejabat muda sedang membaca tesis pengurusan, manakala seorang yang kelihatan seperti pelajar university sedang membuka buku reka bentuk bandar sambil menaip sesuatu di komputer riba. Kaki tangan pemandu pelancong menjelaskan bahwa Malaysia adalah masyarakat yang mempunyai budaya membaca yang kuat, terutamanya dalam pembangunan diri dan buku profesional. Semangat mereka untuk belajar nampaknya luar biasa. Makan tengah hari kami adalah di sebuah restoran yang mempersembahkan semula masakan tradisional Melayu dengan cara modern. Hidangan yang dihidangkan sangat halus dan mengagumkan pada gigitan pertama. Rasanya lebih halus daripada Iberian ham Spanyol. Anda dapat merasakan kasih sayang dalam setiap hidangan. Semasa makan, pemandangan jalan di luar tingkap memberikan kami satu lagi impresi. Walaupun waktu makan tengah hari, jalan masih sibuk. Pekerja pejabat cepat-cepat menghabiskan makanan mereka dan kembali ke pejabat. Penunggang motosikal penghantar makanan berulang-alik tanpa henti. Petang itu, kami melawat kawasan perniagaan utama. Taman dan kemudahan kebudayaan ditempatkan secara harmoni di antara bangunan pencakar langit. Bangunan kaca gergasi berkilauan di bawah cahaya matahari. Nama-nama syarikat terkenal dunia tergantung di setiap bangunan. Pemandu pelancong menjelaskan bahwa kawasan ini menempatkan banyak syarikat teknologi, maklumat information technology, IT, dan dikatakan puluhan ribu jurutera bekerja di sini. Saya merasakan sendiri kebenaran bahwa Malaysia adalah sebuah kuasa teknologi. Di dataran di hadapan sebuah bangunan, sekumpulan anak muda berkumpul, mempamerkan sesuatu. Setelah mendekati, ternyata itu adalah aktiviti di mana pelajar university mempamerkan robot yang mereka buat. Robot bersaiz tapak tangan bergerak sendiri, mengelakkan halangan, dan boleh mengenal pasti wajah orang dan menyapa. Tuanku Raja bertanya kepada pelajar di mana mereka belajar. Pelajar menjawab bahwa mereka belajar dan membuatnya sendiri dalam kelab university. Walaupun mereka belajar sedikit daripada pensyarah, kebanyakan daripadanya adalah self-taught. Lewat petang, dalam perjalanan kembali ke hotel, kami melalui jalan pusat tuition di tengah bandar di kawasan perumahan seperti Subang Jaya, Petaling Jaya. Oleh karena waktu tamat kelas, jalan dipenuhi dengan pelajar. Bangunan-bangunan tuition sangat banyak. Puluhan papan tanda tergantung di setiap bangunan. Pelajar masuk dan keluar tanpa henti. Pemandu pelancong menjelaskan bahwa persaingan pendidikan di Malaysia sangat sengit. Ibu bapak melabur banyak untuk pendidikan anak-anak mereka. Saya melihat pelajar keluar dari pusat tuition. Walaupun sudah lewat jam 10 malam, pelajar sekolah menengah baru saja selesai belajar. Wajah mereka menunjukkan keletihan, tetapi di tangan mereka masih ada buku dan nota. Malam itu, Tuanku Raja dan penasihat diraja berkumpul di bilik hotel. Kami membincangkan semua yang kami lihat pada siang hari. Pendapat semua orang adalah sama. Kekuatan negara ini berasal dari pendidikan. Walaupun sumber semula jadi terhad, jika modal insan dibangunkan, ia boleh berkembang seperti ini. Seorang penasihat diraja berkata, kami terlalu selesa. Kami hanya bergantung pada sejarah dan tradisi lama Eropa. Hari ketiga, malam itu jam 2 pagi. Tiba-tiba, kedengaran jeritan dari bilik sebelah. Saya segera berlari dan melihat Menteri Rivero, salah seorang penasihat diraja, terbaring di lantai sambil memegang dada. Pada usia 72 tahun, dia menghidap diabetes dan darah tinggi. Wajahnya pucat, berpeluh sejuk, dan sukar bernafas. Ini adalah simptom serangan jantung yang tipikal. Saya segera menghubungi front desk hotel dan meminta ambulans. Perkara yang mengejutkan berlaku. Kurang dari 3 menit, 4 kaki tangan perubatan kecemasan tiba bersama kaki tangan hotel. Hotel itu sendiri dilengkapi dengan peralatan perubatan kecemasan dan mempunyai sambungan terus dengan hospital berhampiran. Pergerakan kaki tangan perubatan kecemasan sangat teratur. Mereka segera menyambungkan mesin EKG mudah alih dan meletakkan topeng oksigen. Seorang wanita yang kelihatan seperti ketua mengeluarkan tablet dan menyambungkannya ke suatu tempat. Seorang dokter muncul di screen. Dia memperkenalkan diri sebagai profesor dari Jabatan Perubatan Kecemasan dan berkata dia sedang melihat data EKG secara real time. Dia membuat kesimpulan bahwa ini adalah infarksi miokardium akut dan mesti dihantar ke hospital segera.
Saya berasa panik dan berkata bahwa saya perlu berunding dengan dokter di Raja Spanyol, tetapi kaki tangan kecemasan berkata dengan tegas bahwa golden hour hampir habis dan berbahaya jika tidak membuat keputusan sekarang. Tuanku Raja membuat keputusan. Baginda berkata, "Percayalah kepada hospital di Malaysia. Apa yang dilihat Baginda sepanjang hari semalam mempengaruhi pertimbangan Baginda." Kaki tangan ambulans mengangkat pesakit ke stretcher dan memasang saluran intravena dalam masa kurang dari 1 menit. Lift sudah menunggu. Di hadapan hotel, sebuah ambulans model terbaru diletakkan. Bahagian dalam ambulans adalah seperti unit rawatan rapi kecil, dilengkapi dengan pelbagai peralatan perubatan. Monitor memaparkan vital signs pesakit secara real time. Peralatan itu kelihatan lebih baik daripada ambulans di hospital di Raja Madrid. Apabila ambulans berlepas, perkara yang lebih mengejutkan berlaku. Semua lampu isyarat bertukar hijau. Walaupun jam 2 pagi, masih ada kendaraan di jalan raya, tetapi semuanya memberi laluan. Dijelaskan bahwa apabila kendaraan kecemasan melintas, pusat kawalan trafik akan menyesuaikan isyarat secara otomatik. Rawatan berterusan di dalam kereta. Kaki tangan ambulans berkomunikasi dengan hospital secara real time melalui tablet sambil memberikan ubat. Mereka segera melaksanakan arahan yang diberikan oleh dokter hospital. Tekanan darah dan nadi pesakit mulai stabil secara beransur-ansur. 5 menit kemudian, kami tiba di hospital. 8 kaki tangan perubatan sudah menunggu di pintu masuk. Mereka memanggil nama pesakit, menyambut kami, dan berkata bahwa semuanya sudah siap. Mereka akan terus masuk ke makmal kateter jantung. Profesor kardiologi sendiri keluar. Dia memperkenalkan diri dan berkata bahwa dia pernah belajar di hospital terkenal di Amerika Syarikat. Dia berkata bahwa sebaik sahaja ambulans berlepas, dia mengumpulkan pasukannya dan telah memperoleh rekor perubatan pesakit. Saya bertanya, bagaimana dia mendapatkan rekor perubatan Spanyol dengan begitu pantas? Profesor menjawab bahwa mereka menghantar permintaan kecemasan kepada Hospital Madrid melalui pejabat Spanyol, dan data itu diterima dalam masa 10 menit. Sebelum memasuki bilik pembedahan, Profesor menjelaskan bahwa arteri koronari tersumbat menyebabkan kekurangan bekalan darah ke jantung. Stent perlu dimasukkan untuk membuka saluran darah. Dia berkata pembedahan akan mengambil masa kira-kira 1,5 jam. Kami dibimbing ke bilik menunggu. Perkara yang mengejutkan adalah monitor di bilik menunggu memaparkan status kemajuan pembedahan dan data vital signs secara real time. Dikatakan bahwa ini berdasarkan prinsip ketelusan maklumat, membolehkan ahli keluarga mengetahui situasi pada bila-bila masa. Bilik pembedahan di skrin kelihatan seperti makmal canggih. 6 skrin besar memenuhi dinding. Lengan robot yang tergantung di siling bergerak dengan tepat. Teknik profesor adalah seperti seni. Dia memasukkan kateter yang panjang dan nipis dari saluran darah di pergelangan tangan, dan ia sampai ke jantung dalam masa kurang dari 5 menit. Lengan robot membantu pergerakan tangan profesor. Juru rawat menjelaskan bahwa itu adalah robot dibantu AI yang boleh mengimbangi gegaran tangan dokter. Meningkatkan ketepatan, 15 menit kemudian, saluran darah yang tersumbat dibuka. Darah mula mengalir secara normal. Degupan jantung juga stabil. Tetapi profesor melihat skrin dengan teliti dan berkata bahwa pembedahan tambahan diperlukan. Dia berkata, saluran darah lain juga mengalami penyempitan yang ketara. Jika tidak diuruskan sekarang, risiko kambuh adalah tinggi. Tuanku Raja memberikan izin. Baginda berkata, percayalah kepada pertimbangan profesor. Pembedahan tambahan diselesaikan dengan tepat dalam masa 15 menit. Jumlah masa pembedahan adalah 1 jam 40 menit. Apabila pesakit keluar dari bilik pembedahan, perkara yang tidak dapat dipercayai berlaku. Pesakit, dengan kesadaran penuh, tersenyum. Profesor menjelaskan bahwa karena pembedahan dilakukan dari pergelangan tangan, pemulihan adalah pantas. Dia boleh berjalan dalam masa 6 jam. Di Spanyol, pembedahan seperti ini memerlukan sekurang-kurangnya 2 minggu hospitalization, tetapi di sini, dikatakan dia boleh keluar dalam 2 hari. Kos pembedahan juga mengejutkan. Di bawah perlindungan sistem kesehatan negara, kosnya hanyalah sebahagian kecil daripada kos di Madrid. Sungguh di luar imajinasi. Di koridor menuju ke ward, kami melihat satu lagi pemandangan. Robot berulang-alik di koridor, menghantar ubat dan peralatan perubatan. Skrin di dinding memaparkan status setiap pesakit secara real time. Ini adalah sistem yang membolehkan semua pesakit dipantau. Dengan jelas di stesen juru rawat, ward rawatan rapi ICU lebih baik daripada bilik hotel.
Ia luas dan bersih. Seluruh dinding adalah kaca. Pemandangan malam KL dapat dilihat dengan jelas. Walaupun terdapat pelbagai peralatan perubatan di tepi katil, mereka bentuknya stylish dan tidak kelihatan seperti hospital. Perkara yang paling mengagumkan adalah sistem pribadi di tepi katil. Jantung pesakit dipaparkan dalam bentuk 3D di screen. Bentuk jantung yang berdegup secara real time sangat jelas. Dikatakan bahwa AI memantau status jantung 24 jam. Sekiranya terdapat sebarang tanda abnormal, kaki tangan perubatan akan segera dimaklumkan. Seorang juru rawat khas telah ditugaskan. Dia mengeluarkan tablet dan menunjukkan pelan penjagaan 24 jam pesakit. Ia menyenaraikan secara terperinci jadwal obat, senaman pemulihan, dan diet untuk setiap tempo masa. Ia juga menjelaskan efek, side effect obat, dan cara bersenam dengan animasi 3D. Dia juga memberi kami peranti kecil dan berkata ia adalah wearable ECG monitor. Apabila dipakai seperti jam tangan, ia boleh memantau status jantung 24 jam. Data akan dihantar kepada kaki tangan perubatan secara real time dan boleh juga dihantar kepada dokter di Raja Spanyol. Pagi keesokan harinya, rounds bermula. Tetapi yang datang bukan seorang dokter, tetapi lebih dari 10 kaki tangan perubatan. Profesor dari kardiologi, endokrinologi, perubatan pemulihan, dan pemakanan semuanya hadir. Dikatakan bahwa ini adalah konsultasi bersama pakar pelbagai disiplin. Cara profesor memeriksa pesakit adalah unik. Mereka tidak menggunakan stetoskop, tetapi menggunakan ultrasound mudah alih untuk memeriksa jantung dan organ-organ lain di tempat. Image segera dipaparkan di tablet. Profesor melihatnya bersama-sama dan bertukar pandangan. Profesor endokrinologi menunjukkan carta gula darah pesakit. Ia merekodkan secara terperinci perubahan gula darah malam tadi. Pada jam 3 pagi, gula darah sedikit meningkat, tetapi pam insulin mengawalnya secara otomatik untuk kembali normal. Dikatakan bahwa continuous glucose monitor disambungkan dengan pam insulin dan AI menguruskan gula darah. Profesor perubatan pemulihan mencadangkan agar rehabilitasi jantung dimulakan hari ini. Dia berkata, ini adalah customized exercise plan yang menggunakan peralatan virtual reality VR. 3D virtual avatar pesakit muncul di screen. Avatar itu menunjukkan cara bersenam dan menerangkan postur yang betul. Profesor pemakanan menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dia berkata mereka menganalisis gen pesakit. Ini adalah hasil daripada sampel yang diambil sejurus tiba di emergency room. Berdasarkan analisis ini, dia berkata, pesakit mempunyai metabolisme natrium yang lebih perlahan, jadi mereka menyediakan customized low sodium diet menu. Selepas rounds berakhir, saya bertanya kepada profesor kardiologi, bolehkah semua pesakit menerima rawatan seperti ini? Profesor menjawab bahwa ini adalah standar treatment hospital ini. Pesakit di bawah sistem kesehatan negara juga mendapat manfaat yang sama. Apabila makan tengah hari tiba, kami terkejut sekali lagi. Walaupun ia adalah low sodium diet, rasanya sangat enak. Pakar pemakanan datang sendiri untuk menjelaskan bahwa menu itu direka bentuk dengan menggabungkan hasil analisis gen pesakit dan sejarah diet. Petang itu, kami pergi ke bilik rehabilitasi. Ia adalah ruang yang luas seperti gimnasium dengan pelbagai peralatan senaman. Semua peralatan disambungkan ke monitoring sistem yang canggih. Semasa pesakit bersenam, heart rate dan blood pressure dipantau secara real time. Perkara yang mengejutkan adalah seorang warga emas yang menjalani pembedahan jantung 3 hari yang lalu sedang berjalan di atas treadmill, parut di dadanya masih jelas. Ahli terapi pemulihan menjelaskan bahwa Malaysia mengutamakan early rehabilitation. Lebih cepat Anda bergerak, lebih cepat pemulihan. VR Rehabilitation Plan yang direka khas untuk pesakit juga dimulakan. Setelah memakai headset, pantai yang indah muncul di hadapan mata. Kami dapat mendengar bunyi ombak dan seolah-olah merasakan angin sejuk. Saya mula berjalan perlahan-lahan di screen. Walaupun saya hanya berjalan di tempat yang sama dalam kehidupan sebenar, dalam dunia maya, saya seolah-olah berjalan di pantai. Ahli terapi pemulihan melihat monitor dan menjelaskan bahwa heart rate berada dalam julat yang sesuai dan exercise intensity adalah betul. Dikatakan bahwa AI secara otomatik menyesuaikan pelan mengikut status pesakit. Lewat petang, hasil analisis genetik tepat keluar. Kami datang ke bilik mesyuarat. Di dinding, terdapat peta gen yang lengkap. Doktor menjelaskan bahwa pesakit mempunyai mutasi gen tertentu yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular berbanding orang biasa. Tetapi melalui pelan pencegahan,
risiko dapat dikurangkan dengan ketara. Kami juga menerima preskripsi obat yang disesuaikan. Dikatakan bahwa ini disesuaikan mengikut kombinasi gen pesakit. Dengan pemeriksaan rutin setiap 3 bulan, kambuh dapat dicegah. Malam itu, pesakit berkata di ward bahwa rawatan seperti ini memerlukan sekurang-kurangnya 6 bulan menunggu di Madrid. Tetapi di sini, semuanya selesai dalam masa sehari. Hari ketiga, pemandangan bandar dan pendidikan. Pada hari ketiga, pesakit pulih sepenuhnya dan dibenarkan keluar dari hospital. Para dokter juga terkejut. Mereka berkata bahwa kelajuan pemulihan adalah lebih cepat daripada yang dijangka. Pemeriksaan terakhir dilakukan sebelum keluar. Semua nilai adalah normal. Dikatakan bahwa fungsi jantung malah lebih baik daripada sebelum pembedahan. Apabila mengambil dokumen keluar, kami terkejut sekali lagi. Kami menerima satu file yang mengandungi semua proses dari pembedahan, hospitalization, hingga rehabilitation. Bukan sahaja video pembedahan, malah semua hasil ujian dan kaedah pengurusan masa depan diatur dengan terperinci. Sebelum meninggalkan hospital, Tuanku Raja bertemu khas dengan Profesor Kardiologi. Baginda ingin mengucapkan terima kasih. Mereka berbincang lama di pejabat profesor. Tuanku Raja bertanya tentang sistem kesehatan Malaysia dan bagaimana pembangunan sedemikian dapat dicapai. Profesor menjawab bahwa 30 tahun yang lalu, sistem kesehatan Malaysia juga dalam proses penambahbaikan, tetapi melalui pelaburan dalam pendidikan, pembangunan teknologi, dan pembaharuan sistem kesehatan, mereka telah mencapai tahap hari ini. Dia berkata, perkara yang paling penting adalah falsafah berpusatkan pesakit. Kami memutuskan untuk bersiar-siar di sekitar Kuala Lumpur bersama pesakit yang pulih. Dapat pulih dan berjalan adalah sesuatu yang patut disyukuri. Kami melawat Taman Tasik Titiwangsa yang disyorkan oleh hospital. Laluan basikal di tepi Tasik dijaga dengan baik dan dikatakan memanjang selama puluhan kilometer. Oleh karena weekend, banyak keluarga yang keluar. Orang ramai meletakkan tikar berkelah dan menikmati waktu lapang. Ada yang menunggang basikal atau berlari di sepanjang Tasik. Perkara yang mengejutkan adalah walaupun selepas jam 10 malam, masih ramai orang. Terdapat wanita yang berjoging sendirian dan pasangan muda yang berjalan-jalan. Walaupun larut malam, tiada tanda-tanda ketidakselesaan. Pemandu pelancong menjelaskan bahwa Taman Awam dibuka 24 jam. Ia juga sangat selamat pada waktu malam. Terdapat lampu jalan yang terang di mana-mana, dan polis sering membuat rondaan. Dikatakan bahwa ini mungkin karena kadar jenayah yang sangat rendah di Malaysia. Kemudahan di taman juga lengkap. Tandas yang bersih, water cooler, dan terdapat juga stesen sewa basikal. Kelihatan tanda-tanda pertimbangan yang teliti untuk kemudahan penggunaan oleh rakyat. Kami berdiri di Jambatan Saloma, dan melihat pemandangan malam Kuala Lumpur. Lampu di kedua-dua belah kota terbentang tanpa batas. Skyline yang dibentuk oleh bangunan pencakar langit, lampu yang menghiasi jambatan, dan lampu kereta yang bergerak tanpa henti, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Tuanku Raja berbisik, saya dengar pulau ini tidak mempunyai banyak sumber semula jadi. Bagaimana mereka membina bandar seperti ini? Pemandu pelancong menjawab, manusia adalah sumber. Kami mencapainya melalui pelaburan dalam pendidikan dan pembangunan teknologi. Kami berpindah ke kawasan yang penuh dengan suasana pelbagai kaum di sekitar. Bukit Bintang, Jalan Alor, Chowkit. Walaupun larut malam, jalan masih sibuk. Restoran dari pelbagai negara terang benderang. Orang dari pelbagai kaum berkomunikasi secara bebas. Kami melalui sebuah restoran dan secara tidak sengaja masuk. Pemiliknya adalah seorang Eropa, dan dia berkata bahwa dia telah tinggal di Malaysia selama lebih dari 10 tahun. Dia berkata Malaysia adalah tempat yang baik untuk didiami. Ia selamat, dan orangnya ramah. Sabinnya, walaupun pelik pada mulanya, dia telah menyesuaikan diri sepenuhnya sekarang. Orang Malaysia tidak mendiskriminasi orang asing. Anak-anaknya juga bersekolah di Malaysia dan membesar dengan baik. Semasa berjalan di jalan, kami juga melihat pelbagai kemudahan agama masjid, kuil Cina, kuil Indah. Pemandu pelancong menjelaskan bahwa Malaysia menjamin kebebasan beragama, pelbagai agama hidup dalam harmoni. Kami masuk ke sebuah kedai serbaneka. Walaupun jam 11 malam, pelanggan masih ramai. Pelajar, pekerja pejabat, dan warga emas. Ada yang membeli barang keperluan, ada yang membayar bil utility, dan ada yang menghantar kourier. Sebuah kedai kecil memainkan pelbagai peranan.
Juruang adalah seorang pelajar university yang kelihatan berusia awal 20-an. Saya bertanya kepadanya jika Sukar bekerja pada waktu malam. Dia menjawab bahwa dia bekerja untuk membayar yuran pengajian. Dia bersekolah pada siang hari dan bekerja pada waktu malam. Dia berkata dia perlu mencari uang yuran pengajiannya sendiri. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Tuanku Raja berkata, anak muda di negara ini mencipta masa depan mereka sendiri. Baginda berkata bahwa mereka belajar dan bekerja sendiri tanpa perlu disuruh oleh sesiapa. Kembali ke bilik, saya melihat keluar tingkap. Walaupun sudah larut malam, Kuala Lumpur masih terjaga. Lampu bangunan, kendaraan yang bergerak di jalan raya, dan lampu terang kedai serbaneka dapat dilihat. Ini adalah bandar yang tidak tidur 24 jam. Kami mengadakan mesyuarat terakhir dengan penasihat diraja untuk merumuskan pengalaman 3 hari itu. Perkhidmatan lapangan terbang yang sempurna, sistem kesehatan yang menyelamatkan nyawa, jalan yang selamat, dan orang yang bekerja keras, semuanya mengagumkan. Seorang penasihat berkata, kami terlalu sedikit mengetahui tentang Malaysia. Sekarang barulah kami tahu mengapa dunia memberi perhatian kepada industri teknologi dan healthcare Malaysia. Seorang lagi penasihat bersetuju, mengatakan bahwa Spanyol mempunyai banyak perkara yang patut dipelajari. Tuanku Raja menyatakan keazaman Baginda. Baginda berkata bahwa Baginda akan berkongsi pengalaman ini sekembalinya ke Madrid. Baginda akan mengkaji sistem Malaysia dan belajar kelebihannya. Malam itu, saya tidak dapat tidur lama. 3 hari yang lalu melintas seperti flashback. Ia adalah perjalanan yang tidak disangka, yang bermula dengan pendaratan cemas, tetapi masa itu memberikan kami pelajaran terbesar, pemulangan dan kesimpulan. Keesokan harinya, subuh, kami memutuskan untuk melihat bandar buat kali terakhir. Orang ramai sudah aktif di jalan-jalan pada awal pagi. Kami dapat melihat pekerja pejabat, pelajar sekolah, dan pekerja sanitasi yang membersihkan. Kami masuk ke sebuah kedai buku besar. Walaupun jam 7 pagi, ia sudah dibuka. Sudah ada beberapa orang yang memilih buku. Seorang lelaki yang kelihatan seperti pekerja pejabat sedang mencari buku di bahagian perniagaan. Seorang pelajar university sedang membelek bahan pembelajaran bahasa asing. Juruang kedai buku menjelaskan bahwa ramai pelanggan datang ke sini sebelum bekerja. Dikatakan ramai juga yang membaca buku semasa menunggu LRT, MRT. Saya merasakan semangat rakyat Malaysia untuk belajar. Kami pergi ke stesen LRT, MRT. Oleh kerana rush hour, ia penuh dengan orang, tetapi walaupun sesak, ia teratur. Orang ramai beratur, menunggu. Penumpang yang turun diberi keutamaan sebelum penumpang yang naik. Ini adalah ketertiban yang dipatuhi secara semula, jadi tanpa perlu disuruh. Di dalam LRT, MRT, saya memerhatikan orang ramai. Kebanyakan mereka melihat smartphone atau membaca buku. Ada yang melihat berita, ada yang belajar bahasa asing, dan ada yang membaca e-book. Mereka tidak menyia-nyiakan masa commute mereka. Saya turun di satu stesen dan melihat sekeliling. Stesen itu bersih, papan tanda sangat jelas. Untuk kemudahan orang asing, ia ditandakan dalam pelbagai bahasa. Berhampiran stesen terdapat pasar tradisional. Walaupun awal pagi, ia penuh dengan aktiviti. Peniaga sedang mengemas kedai, bersiap untuk menerima pelanggan. Sayur-sayuran, buah-buahan, dan ikan segar disusun dengan rapi. Saya berbual sebentar dengan seorang penjual buah. Dia berkata dia datang setiap hari pada jam 4 pagi. Dia perlu bermula lebih awal untuk menyediakan barang segar. Dia berkata dia telah berniaga di tempat yang sama selama 40 tahun. Meninggalkan pasar, kami melalui kawasan perumahan. Kami dapat melihat jalan yang bersih dan taman yang dijaga dengan baik. Terdapat warga emas yang keluar, berjalan-jalan, dan bersenam di taman. Di sebuah taman, sekumpulan warga emas berkumpul dan melakukan tai chi atau senaman ringan. Mereka bergerak mengikut musik dan kelihatan sihat. Orang tua yang kelihatan berusia 70 komaan atau 80 komaan bergerak dengan penuh semangat. Kami melalui hadapan sebuah sekolah. Ia dipenuhi dengan pelajar yang pergi ke sekolah. Walaupun jam 7.30 pagi, sudah ramai pelajar yang masuk ke sekolah. Beg sekolah yang mereka bawa kelihatan berat. Saya berdiri sebentar di hadapan pintu masuk sebuah sekolah menengah. Pelajar berbaris masuk. Walaupun ada sedikit keletihan di wajah mereka, kebanyakan mereka berbual dan ketawa dengan rakan sebaya. Walaupun sukar untuk bangun awal untuk ke sekolah, mereka kelihatan ceria. Kembali ke hotel, saya mula mengemas barang.
Jadwal hari ini adalah menaiki jet khas yang telah dibaiki pada sebelah petang untuk kembali ke Madrid. Walaupun singkat hanya 3 hari, masa itu sangat bermakna bagi kami. Tuanku Raja melihat keluar tingkap buat kali terakhir. Baginda seolah-olah ingin mengukir pemandangan Kuala Lumpur di mata Baginda. Baginda berbisik, 3 hari ini adalah masa yang berharga. Pendaratan cemas ini, yang merupakan nasib malang, sebaliknya menjadi berkat apabila meninggalkan hotel, kaki tangan berbaris untuk menghantar kami. Walaupun singkat hanya 3 hari, penjagaan teliti mereka tidak dapat dilupakan. Perkhidmatan mereka adalah hormat dan mesra hingga akhir. Di dalam kereta dalam perjalanan ke Kalia, saya berbual dengan penasihat diraja, berkongsi detik-detik yang paling berkesan bagi kami. Ada yang menyebut emergency medical system, ada yang berkata tentang suasana jalan yang selamat, saya pula berkata bahwa sistem di mana segala-galanya beroperasi secara sistematik adalah mengejutkan. Apabila tiba di lapangan terbang, pasukan yang menyambut kami sebelum ini muncul sekali lagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka mendoakan kami selamat kembali dan menjemput kami melawat Malaysia lagi. Selepas selesai prosedur check-in, kami berjalan ke departure hall. Perkhidmatan itu pantas dan tepat sehingga akhir. Semua kaki tangan adalah ramah dan prosedurnya efisien. Sebelum menaiki pesawat, Tuanku Raja menoleh sebentar, melihat skyline Kuala Lumpur di belakang bangunan lapangan terbang. Baginda menundukkan kepala dengan senyap. Itu adalah tanda terima kasih. Jet khas berlepas. Di luar tingkap, tanah Malaysia semakin jauh. KLIA, bangunan pencakar langit dan bandar yang memanjang tanpa henti beransur-ansur mengecil. Pemandangan yang mengejutkan kami dalam 3 hari itu hilang dari pandangan. Di dalam kabin, sunyi. Semua orang kelihatan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Seorang penasihat diraja melihat keluar tingkap dan berbisik, "Saya ingin datang lagi. Saya ingin belajar lebih banyak." Perjalanan ke Madrid mengambil masa 14 jam. Dalam penerbangan yang panjang itu, kami terus bercakap tentang pengalaman di Malaysia, mengingati tindak balas sempurna lapangan terbang, sistem perubatan hospital yang menakjubkan, dan jalan yang bersih dan selamat. Topik mengenai sistem kesehatan paling banyak dibincangkan. Pesakit yang diselamatkan nyawanya sendiri berkata bahwa perkara yang paling mengagumkan adalah emergency system. Pasukan penyelamat tiba 3 menit selepas panggilan, dan hanya mengambil masa 5 menit untuk sampai ke hospital. Sebaik sahaja tiba di hospital, semuanya sudah siap sedia. Pembedahan juga sangat sempurna. Dia berkata, standar perubatan berbanding kos juga mengejutkan. Jika dia menerima rawatan yang sama di Madrid, kosnya akan jauh lebih tinggi dan mengambil masa yang lebih lama, tetapi dia berkata, kualitinya malah lebih baik. Tuanku Raja berkata bahwa Spanyol juga mempunyai banyak perkara yang perlu dipelajari, terutamanya efisiensi dan sistematik sistem adalah patut dicontohi. Baginda berkata bahwa improvement menyeluruh diperlukan. Bermula dari emergency response system, pendidikan juga dibincangkan. Pelajar yang masih belajar pada larut malam, dan pelajar university yang mencari uang yuran pengajian sendiri meninggalkan kesan mendalam. Kesimpulannya, passion dan determination anak muda Malaysia yang mencipta Malaysia hari ini, seorang penasihat berkata, kekuatan Malaysia berasal dari manusia. Karena sumber semula jadi terhad, mereka melabur dalam pendidikan. Dia berkata, inilah yang membolehkan pembangunan hari ini. Spanyol juga harus lebih menumpukan perhatian kepada pendidikan dan latihan belia. Apabila kami tiba di Madrid Airport, waktu tempatan adalah jam 3 petang. Kendaraan rasmi diraja sudah menunggu. Dalam perjalanan pulang ke istana diraja, pemandangan di luar tingkap terasa sedikit asing. Pemandangan Madrid, yang saya anggap biasa 3 hari yang lalu, kini kelihatan berbeza. Setibanya di istana diraja, diadakan mesyuarat ringkas. Itu adalah majelis untuk melaporkan secara rasmi pengalaman di Malaysia. Tuanku Raja sendiri berkata bahwa Baginda banyak belajar di Malaysia, terutamanya sistem kesehatan dan infrastruktur bandar sangat mengagumkan. Beberapa hari kemudian, Diraja mengeluarkan kenyataan rasmi. Kandungannya adalah untuk berkongsi pengalaman Raja di Malaysia. Kenyataan itu menyebut bahwa di bawah keadaan tidak dijangka pendaratan cemas, Baginda sendiri menyaksikan wajah pembangunan Malaysia. Kenyataan itu secara khusus menekankan kecemerlangan sistem kesehatan. Kenyataan ini menarik perhatian media Eropa. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini, karena Raja Spanyol memuji negara lain secara langsung. Banyak media outlet meminta temu bual.
Sebagai ketua pengawal di Raja, saya juga menerima banyak jemputan temu bual. Ramai jurnalis ingin tahu apa yang saya lihat di tempat kejadian. Saya menjawab dengan jujur bahwa ini adalah kali pertama saya melihat tindak balas pada tahap ini dalam 25 tahun pengalaman saya. Terutamanya, emergency medical system sangat mengagumkan. Kira-kira sebulan kemudian, Kementerian Kesehatan Spanyol mengambil tindakan. Mereka mengumumkan penubuhan pasukan untuk mengkaji sistem kesehatan Malaysia. Mereka merancang untuk menghantar pakar ke Malaysia untuk belajar emergency response system dan sistem kesehatan negara. Hospital utama di Madrid juga menunjukkan minat. Mereka ingin mengetahui tentang telemedicine system dan AI assisted surgery Malaysia. Sesetengah hospital malah menandatangani perjanjian pertukaran dengan hospital Malaysia. Perubahan juga bermula dalam bidang pendidikan. University di Spanyol memutuskan untuk memperluaskan pertukaran dengan University Malaysia. Joint Research Project dimulakan, terutamanya dalam bidang kejuruteraan dan perubatan. Setiap kali ada peluang, Tuanku Raja akan menyebut kisah Malaysia. Baginda juga menyebut development case Malaysia dalam majelis rasmi. Baginda menyampaikan message bahwa walaupun sumber terhad, ia boleh menjadi advanced society melalui pendidikan dan teknologi. Sehingga kini, saya masih tidak dapat melupakan 3 hari itu. Ia adalah perjalanan yang tidak disangka, yang bermula dengan pendaratan cemas, tetapi masa itu memberikan kami pelajaran terbesar. Malaysia membuktikan bahwa walaupun tanpa tanah dan sumber yang luas, selagi modal insan dibangunkan, masyarakat yang hebat boleh diwujudkan. Ia menunjukkan kepada kami bahwa pendidikan, teknologi, dan usaha gigih dapat mencipta keajaiban. Pendaratan cemas pada hari itu bukan nasib malang, tetapi berkat. Ia adalah peluang untuk kami mengenali tempat yang menakjubkan ini, Malaysia. Pengalaman itu juga menjadi bendera yang membawa perubahan kecil kepada Spanyol. Tuanku Raja sering berkata bahwa suatu hari nanti Baginda ingin melawat Malaysia lagi. Kali ini, sebagai state ghost rasmi, untuk belajar lebih banyak. Saya juga menanti hari itu. Saya ingin mengalami negara yang menakjubkan itu sekali lagi dan melihat sejauh mana Malaysia telah berkembang. Inilah kisah 3 hari yang saya alami. Sebuah keajaiban yang dicipta oleh pendaratan cemas. Pelajaran berharga yang diberikan oleh Malaysia kepada kami, yang akan saya hargai seumur hidup. Selesai kisah hari ini, kisah keajaiban 72 jam pendaratan cemas Raja Spanyol. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan komen galakan untuk wira kisah ini.